Berdasarkan satu maklumat sulit yang cukup panas, Atok akhirnya merayu dan melutut depan Jufazli untuk berhenti menghentam Atok dalam percaturan politik Malaysia. Ini adalah pendedahan rahsia eksklusif, pendedahan maklumat sulit yang cukup panas, meletup dan tergempar. Ramai rakyat Malaysia tidak tahu, Atok telah mengutuskan juak-juak politiknya untuk menghubungi Jufazli Syekh Ahmad dan bersemuka dengan Jufazli Syekh Ahmad, merayu dengan nada begini: "Jufazli, kenapa kamu serang Atok? Bukankah kamu dan Atok nak selamatkan Malaysia?" Datang lagi juak politik yang kedua. "Jufazli, jangan serang Atok ya. Serang benda yang lain." Juak politik yang ketiga dengan skrip politik yang sangat-sangat lawak dan lucu. "Jufazli, jangan serang Atok ya, nanti habis pilihan raya. Lepas tu barulah serang Atok." Saya perlu bongkarkan rahsia dan kelemahan Atok. Tiap-tiap tahun, kalau saya bantai Atok, smackdown Atok dalam platform media sosial, memang Atok akan utuskan orang-orang tengahnya untuk merayu dan melutut depan Jufazli supaya berhenti mengkritik, menyerang, menghentam dan mengetuk kepala Atok. Kenapa Atok buat semua ini? Ialah mulut Jufazli Syekh Ahmad ni di bulan Ramadan, dalam sejarah percaturan kuasa dunia dan sejarah percaturan kuasa Malaysia, memang merupakan kelemahan terbesar Atok yang boleh menyebabkan 7 keturunan Atok hancur berkecai. Maka memandangkan Atok ni tak pandai berhenti hantar orang dia dalam YouTube ni, dia minta saya diam. Mari saya bongkarkan lagi rahsia rompakan Atok bersama anak-anak Atok yang cukup seram dan mengerikan. Are you ready Atok? Kena bantai lagi oleh Jufazli Syekh Ahmad untuk 7 Ramadan hari ini. Kalau Atok lubang telinga berdarah bernanah tengok video panas ni sekarang, cepat-cepatlah pergi hospital. Kalau Atok kena serangan sakit jantung bersama anak-anak Atok, tengok pembongkaran ni, saya harap Atok tak mati sia-sia. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, atas nama suara sakti keramat rakyat yang sangat-sangat berbisa ini, yang mana memang sangat ditakuti oleh Atok dan 7 keturunan Atok, saya ingin membongkarkan semula bukti-bukti 7 keturunan Atok merompak dan membolot harta negara. Yelah, kemarin Atok dengan macai-macai politiknya minta bukti daripada kita. Marilah kita bongkarkan semula bukti-bukti rompakan Atok di bulan Ramadan sebagai pengajaran untuk berbilion-bilion manusia.
Selicik mana pun kau merompak di dunia ni, seluruh dunia tetap tahu memang Atok dan 7 keturunannya keluarga mafia perompak yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh 32 juta rakyat. Pertama, tahukah anda semua, pakcik makcik Otok Arung, berdasarkan maklumat sulit yang cukup kontroversi, siasatan mendapati Atok mempunyai kekayaan luar biasa secara keseluruhan, melibatkan aset-aset kekayaannya adalah mencecah 44 bilion US dollar. Saya ulang, pakcik makcik Otok Arung. Tahukah anda semua, pakcik makcik Otok Arung, wahai anak-anak Melayu, Cina, India, Sabahan, Sarawakian yang miskin semakin miskin dalam Malaysia, kekayaan dan aset haram Atok kantoi mencecah 44 bilion US dollar antara politikus penyamun, politikus penyangak yang tersenarai sebagai antara orang terkaya dan orang berpengaruh dunia. Kalau ditukar dengan mata wang ringgit Malaysia hari ini, jumlah kekayaan Atok ini sangat-sangat mengejutkan. Aset kekayaan Atok ini sahaja mencecah hampir 200 bilion ringgit. Ini belum kira lagi dengan bank-bank yang lain. Ini adalah laporan intelligent investigation yang sampai sekarang Atok tak berani saman fitnah setelah kantoi mempunyai aset kekayaan haram. Persoalannya, dalam keadaan gaji Atok ni, selama dia jadi Perdana Menteri 22 tahun 22 bulan, macam mana Atok boleh dapat kekayaan dan aset 44 bilion US dollar atau bersamaan hampir 200 bilion ringgit ini? Atok boleh jawab tak soalan ni? Tak boleh jawab. Selama 22 tahun kerja Atok adalah merompak di Putrajaya. Sebab itu aset kekayaan Atok 44 bilion US dollar. Habis duit orang Melayu, Atok sapu masuk dalam poket sendiri. Selain itu, anak-anak Atok, 4 orang anak kesayangannya juga memiliki aset-aset perniagaan kekayaan yang sangat-sangat hebat dan luar biasa. Selepas 22 tahun Atok jadi Perdana Menteri yang sangat-sangat berkuasa di dunia dalam negara Malaysia, sekelip mata 4 orang anak Atok memiliki hampir 500 buah syarikat yang bertaraf bilion A. Betapa licik, betapa hebat, betapa
Geniusnya atuk ini merompak Pak Cik Makcik Otok Arum. 4 orang anak atuk jadi jutawan bilioner melalui jalan shortcut di belakang pintu Putrajaya. Macam mana anak-anak atuk ni boleh jadi kaya raya? Bapa perompak penyamun penyangak lanun, maka anak-anaknya pun jadi lanun. Betul kan atuk? Betul kan? Anak-anak atuk yang saya boleh panggil 4M penyamun. Wahai anak-anak atuk 4M penyamun, dengar baik-baik. Saya ingin bongkarkan semula. Senarai pegangan saham dan equity kepentingan 4 orang anak penyamun kesayangan atuk yang dibantu selama ini oleh atuk untuk jadi kaya raya bilioner melalui modus operandi merompak duit orang Melayu di Putrajaya. Pertama, ini adalah anak lelaki atuk yang paling kaya. Saya cop nama dia ni M Penyamun 1. Anak atuk M Penyamun 1 ni mempunyai pemilikan saham dan equity kepentingan sebanyak 255 syarikat. Maka secara keseluruhan aset kekayaannya 3 bilion ringgit. So saya nak tanya atuk di bulan Ramadan ni, anak hang ni sangat muda. Si M Penyamun 1 ni kan, macam mana boleh jadi kaya raya, jadi bilioner? Berdasarkan maklumat sulit, anak atuk ni, M Penyamun yang pertama ni, licik merompak projek-projek mega di Putrajaya. Semua projek dia sapu. Tak kiralah projek minyak petroleum dan gas asli ke, projek hartanah ke, projek lebuh raya ke, projek tol ke, apa-apa projek, asalkan boleh curi duit rakyat, duit orang Melayu, memang ini anak kesayangan atuk bilioner. Confirm 255 syarikat dia dapat konsesi projek daripada atuk melalui pintu belakang Putrajaya selama lebih 22 tahun. Betul kan atuk? Kalau tak boleh jawab tu, betul lah kisah benar yang dibongkarkan oleh Jufazli Syekh Ahmad. Saya suka untuk memperincikan nama-nama syarikat anak atuk ni yang dapat banyak projek-projek rompakan. Orang Melayu miskin semakin miskin. Anak atuk, wow, inilah syarikat-syarikat atuk yang dapat konsesi-konsesi projek. Mesti orang tanya, banyaknya anak syarikat milik keluarga atuk. Buat syarikat banyak, maka dapatlah banyak projek-projek rompakan daripada atuk. Betul kan anak atuk yang jadi bilioner tengok video ni? Berikut adalah senarai syarikat anak atuk yang namanya M Penyamun 1.
Syarikat Opkum Kabel Sdn Berhad, Syarikat Opkum Trading Sdn Berhad, Syarikat Kencana Racing Sdn Berhad, Syarikat Rumpun Harapan Sdn Berhad, Syarikat Sarku Engineering Service Sdn Berhad, Syarikat Malaysian Engineering and Oil Field Service Sdn Berhad, Syarikat Sapura Kencana Subsea Service Sdn Berhad, Syarikat Sangki Feed Mills Sdn Berhad, Syarikat Sapura Kencana Engineering Sdn Berhad, Syarikat Sandabi Auto Performance Sdn Berhad, Syarikat Maha Warga Holdings Sdn Berhad, dan bermacam-macam lagi syarikat. Kalau saya senaraikan syarikat-syarikat yang ditubuhkan oleh anak atuk ni untuk merompak projek-projek rakyat, boleh pengsan rakyat Malaysia tengok video ni. Seterusnya, anak atuk yang billionaire seterusnya, saya panggil M penyamun 2. Mempunyai 156 buah syarikat. Aset dia 780 juta ringgit. Tetapi itu belum kira kekayaan di bank-bank luar negara ya, bilion-bilion ringgit. Anak kedua kesayangan atuk ini, M penyamun 2, antara senarai syarikat-syarikat adalah seperti berikut. Crescent Capital Resources Sdn Berhad, Syarikat Yayasan Iskandar, Syarikat Emas Dewa Sdn Berhad. Wow. Dan macam-macam syarikat lagi lah. Aku sampai speechless. Tengok nama syarikat-syarikat anak atuk ni. Segala emas, segala mutiara, segala berlian dijadikan nama syarikat. Ialah mereka ni keluarga mafia penyamun dalam Malaysia paling kebal. Jadi tidak hairanlah nama syarikat-syarikat dia tu memonopoli semua projek-projek selama ini melalui puppet-puppet politik atuk. Yalah, puppet-puppet politik atuk dekat Malaysia ni ramai. Dulu atuk dengan anak-anak atuk ni suka betul melobi projek sewaktu zaman Pak Lah jadi PM ke-5. Zaman bosku jadi PM ke-6, lagilah sibuk melobi projek-projek ni atuk dengan anak-anak atuk. Sebab itulah tak kenyang, tak puas merompak di zaman atuk 22 tahun tu, dia pergi lagi jumpa Pak Lah, jumpa bosku. Lepas tu zaman Abah Muhyiddin melobi juga projek, guna nama anak, guna nama kroni, guna nama proksi. Kemudian disambung lagi zaman Mak Lambung. Inilah kerja anak atuk M penyamun 2 ni, melobi projek sokmo hari-hari. Sekarang zaman Anwar Ibrahim, atuk dengan anak-anak atuk ni meroyan jadi orang gila macam cacing kepanasan. Dah tak boleh merompak projek di Putrajaya. Dah jadi billionaire ni, dah jadi trillionaire, dah jadi multi trillionaire hasil merompak projek orang-orang Melayu. Mengamuk. Tak dapat projek daripada Anwar Ibrahim. Sebab tu atuk nak gulingkan Anwar. Anak-anak dia ni kan maha tamak,
Maha gila merompak projek-projek rakyat setiap hari. Mereka memang tak senang tidur, tak senang duduk, tak senang makan kalau tak dapat merompak projek rakyat. Betul kan, Atuk? Apa? Tak boleh jawab. Kalau Atuk tak boleh jawab, maksudnya betul lah ni. Memang Atuk dengan 4 orang anak Atuk penyamun ni memang gila merompak projek rakyat. Anak Atuk yang ketiga, lelaki juga, aku panggil lah dia ni Bobo Boy penyamun. Ini anak dia pun saya bagi tahulah. Nombor kad pengenalan dia 641502.5 ... Betul kan? Ini Bobo Boy gila ni pun pernah jadi menteri besar dekat dalam sebuah negeri, tapi tumbang juga sebab terlampau tamak kuasa bapak dia ni, terlampau tamak merompak. Guna alamat dekat Jalan Tun Ismail 1 Bukit Tungku. Semua syarikat-syarikat hang. Sangat kaya ya Bobo Boy gila penyamun ni. Bobo Boy penyamun ini, saya panggil lah botak kelas ni, dia ada 128 syarikat. Aset kekayaan dia dalam Malaysia yang kantoi 540 juta ringgit. Wah. Ni belum kira aset kekayaan dia dekat bank-bank luar negara. Billionaire juga ya. So saya bocorkan maklumat sulit. Antara syarikat milik Bobo Boy gila penyamun ni, bekas menteri besar ni, bekas ahli parlimen yang kalah PRU 15 secara mengejut ni, syarikat dia dahsyat. Invest Kedah Berhad, Yayasan Al-Quds Malaysia, Yayasan Pembangunan Masyarakat Kubang Pasu, Cosmo Technology Industrial Berhad, Syarikat Ideal Malaysian Support Sdn Berhad, Syarikat Persistem Sdn Berhad, Syarikat Sofia Guard Sdn Berhad, Syarikat Voyagri Sdn Berhad, Syarikat Wild Horizon Sdn Berhad, Syarikat Handmade Building Sdn Berhad, Syarikat Pembangunan Miziba Sdn Berhad, Syarikat Titik ke Titik Sdn Berhad, Syarikat Utara Capital Sdn Berhad. Wow. Memang banyak nama syarikat-syarikat. Bobo Boy gila penyamun ni anak kesayangan Atuk, anak lelaki dia yang ketiga ni. Kaya raya. Kenapa banyak syarikat dia ni? Macam tadi yang saya katakan. Kerjanya tolong anak dia merompak projek orang-orang Melayu di Putrajaya. Atuk cakap Melayu ni mudah lupa, Melayu ni pemalas, Melayu ni suka minta bantuan. Ni anak-anak Atuk ni apa cerita? Walaupun malas goyang kaki, bapak dia tolong rompak projek berpuluh-puluh tahun, bina empire kekayaan mafia haram dalam Malaysia. Sebab tu belagak macam Tuhan satu keluarga ni. Macam Malaysia ni milik datuk nenek moyang mak bapak mereka. Akhir sekali, ini juga ni anak kesayangan Atuk, seorang perempuan. Saya panggil dia ni Marina Bay. Marina Bay ni mempunyai 52 buah syarikat. Aset kekayaan dia kantoi dalam Malaysia ni 80 juta ringgit. Itu belum kira dekat luar negara ya. Bank-bank Singapura, bank-bank Israel, bank Amerika. Tu belum kira dekat bank-bank offshore.
di seluruh dunia. Betul kan? Mirzan, Mokzani, Mukhris, Marina Bay. Akhir sekali, atuk ular kobra yang berumur 100 tahun ni pun ada syarikat dia. Nombor kad pengenalan atuk ni 25122002.5. Betul kan atuk? Ini nombor kad pengenalan atuk. Ini intelligent punya investigation. Alamat rumah atuk untuk tubuhkan syarikat-syarikat pegangan saham atuk ni dekat Malaysia ni, Jalan Kuda Emas The Mines Resort City. Wah, dekat Seri Kembangan. Pegangan saham dan kepentingan atuk dekat syarikat Menama Langkawi Cheese Sdn Bhd, Proton Holdings Berhad. Oh, syarikat Proton tu atuk punya. Iorola Industries Sdn Bhd, M&M Consolidated Resources Sdn Bhd, Khazanah Nasional Berhad. Oh, Khazanah Nasional Berhad atuk pun ada pegangan saham. Yayasan Wilayah Persekutuan, Yayasan Pelaburan Bumi Putra, Maharizan Sdn Bhd, Flyjet Sdn Bhd, Menama Agrojaya, Cipta Selaras Sdn Bhd, dan macam-macam lagi. Ni belum kira syarikat atuk dekat Dubai, dekat Singapura, dekat Amerika, dekat Israel. Betul kan atuk? Inilah kekayaan atuk. 44 bilion US dollar. Jika dihitung semua, dicampur semua, 7 keturunan ni cucu cicit, trilion US dollar. Semua aset kekayaan atuk disembunyikan oleh semua bank-bank terkemuka Amerika dan Israel. Bank-bank underground. Betul kan atuk? Sebagai kesimpulan, inilah bukti-bukti high credibility, fakta, maklumat sulit, rahsia sulit, aset kekayaan haram atuk, hasil kerja-kerja atuk 24 jam merompak tanpa henti dalam Malaysia. Atuk, mandakan atuk ni panjang umur sampai bulan Ramadan tahun 2023. Saya doakan semoga atuk panjang umur 200 tahun. Teruskan merompak sampai kenyang bersama 7 keturunan atuk. Saya tak larang atuk, cuma itulah. Mudah-mudahanlah kekayaan trilion US dollar ni boleh ditanam bersama keranda mayat atuk dan anak-anak atuk. Saya harap harta-harta haram ini boleh selamatkan atuk daripada mati sia-sia dalam penjara neraka Jahannam seperti mana Fir'aun sangat hina 7 keturunan dihumban dan tersiksa dalam neraka Jahannam. Checkmate and kantoi habis. Atuk bersama anak-anak kesayangannya dan 7 keturunannya yang dibogelkan dan ditelanjangkan oleh Jufazli Syamat. Kaya raya triliuner membulut dan merompak harta orang Melayu, projek-projek orang Melayu di Putrajaya berpuluh-puluh tahun sampai sekarang. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, dan Hospital Tanjung Rambutan kirim salam rindu ya. Atuk, anak-anak atuk yang maha gila, maha tamak, maha larak, maha gatas, tak tahu malu merompak makan duit haram untuk jadi kaya raya di dunia tipu-tipu ini. Game is over. Atuk gila penyamun yang takut disumbat ke dalam penjara bersama anak-anaknya di zaman kerajaan Anwar, zaman kerajaan agung hari ini. Game is over atuk. Sekian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Atuk dan anak-anaknya keluarga mafia penyamun ini tidak ada kuasa. Game is over atuk. Dajjal penyamun laknatullah. Terima kasih.